主内亲爱弟兄姐妹们，早安！ Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. 我们很高兴，因为今天早上上帝已经带领我们到他的圣殿。 Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini Tuhan memimpin kita ke rumahnya. 我们还没有开始今天早上的聚会，请你们有带手机的能够关掉。 Sebelum kita memulai kebaktian kita, bagi saudara yang membawa handphone, kami mohon untuk mensilenkan atau mematikannya untuk sementara waktu. 感谢大家的合作。 Terima kasih untuk kerjasamanya. 我们还没有开始我们的聚会，我们要请新郎新娘的家人进到礼拜堂。 Sebelum kita memulai kebaktian kita mengundang keluarga inti dari kedua mempelai bersama mempelai laki-laki untuk memasuki ruang kebaktian.接下来我们要站起来。 Saudara-saudari kami mohon untuk bangkit berdiri. 现在我们要欢迎新娘跟她的父亲进到教堂。 Mempelai perempuan didampingi oleh ayahnya memasuki ruang kebaktian.我们要开始我们的聚会，我们要先赞美上帝。 Pertama-tama kita akan memuji Tuhan. 我们的诗歌就是在这个周刊是灵异的诗歌。 Kita akan mengangkat pujian 401 yang sudah dicetak di dalam buletin. 如果你们还没有拿到这个周刊，请接待的人能够发，全部人能够唱诗赞美主。 Jikalau ada saudara yang belum mendapatkan buletin pagi ini, penyambut tamu bisa membagikannya. 401首。 401. Kita semua bergembira dalam Tuhan meneguhkan ingkar. Insan dua, satu padu, sehati menempuh hidup baru. Bersukacita, puji Tuhan, puji dan syukur diucapkan, puji
panjang hidup, rukun padu, saling mengasihi, menghormati Allah Bapa, melindungi, jauhkan dari segala derita susah, bersukacita, puji Tuhan, puji dan syukur diucapkan, puji Tuhan selamanya, bersatu padu dalam kasih-Nya, berkat Tuhan diberikan, anugerah-Nya pun dilimpahkannya, hidup suci dan berbakti, bersatu padu di dalam kasih, bersukacita, puji Tuhan, puji dan syukur diucapkan, puji Tuhan selamanya, bersatu padu dalam kasih-Nya. 我们要进入祷告， Kita masuk dalam doa. 我们来祷告。 Mari kita berdoa. 我们在天上的父， Bapa kami yang di surga, 我们很高兴能够赞美你， kami sangat bersuka cita karena kami dapat memuji 因 Engkau. 为你创造了我们，拯救我们在主耶稣基督里面。 Karena Engkau telah menciptakan kami, menyelamatkan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. 今天早上我们可以开始这个聚会， Pada pagi ini kami dapat memulai kebaktian ini. 这个是结婚的聚会， Adalah kebaktian pemberkatan nikah. 就是照你的旨意，我们要举行这个聚会。 Sesuai dengan kehendak-Mu kami akan melaksanakan pemberkatan nikah ini. 天父上帝，我们知道我们是罪人， Bapa, kami menyadari kami adalah orang-orang berdosa. 单单主耶稣的宝血能够洗净我们的罪。 Hanya darah Tuhan Yesus yang kudus yang dapat menyucikan segala dosa kami. 求你怜悯我们， Ampunilah kami, 求你赦免我们的罪， sucikanlah dosa-dosa kami. 求圣灵充满我们的心。 Kiranya Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. 让这个聚会能够荣耀你的圣名。 Kiranya kebaktian ini dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. 我们交托这个聚会在你的手掌中， Kami menyerahkan kebaktian pagi ini ke dalam tangan-Mu. 任你掌管。 Kiranya Tuhan yang memimpin. 我们这样祈求祷告是奉主耶稣名。 Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. 我们要献上主祷文，先用华语，以后用印尼文。 Kita akan mengucapkan doa Bapa kami pertama-tama dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 请坐。 Saudara-saudari dipersilakan duduk. Berikutnya adalah pertanyaan
yang akan diberikan kepada kedua mempelai. 我要先问朱启顺弟兄， Pertanyaan pertama akan diberikan kepada saudara Chu Chi-sun. 请你听。 Saudara Chu dimohon untuk memperhatikan. 朱启顺，你愿意接受这个女人为你的妻子，在这个圣洁的婚姻中，按照上帝的规定生活在一起吗？ Saudara Chu Chi-sun, apakah kamu bersedia menerima perempuan ini sebagai istrimu untuk hidup bersama sesuai dengan ketentuan Tuhan dalam lembaga pernikahan yang kudus ini? Apakah kamu bersedia untuk mengasihinya, menghiburnya, menghormatinya, dan menjaganya? 你愿意爱她、安慰她、尊重她、照顾她，无论疾病还是健康，让别人远离。 把自己给人再给他，只要你们两个还活着。 Dalam keadaan sakit maupun sehat dan menjauhkan yang lain, memberikan dirimu hanya kepadanya selama kalian berdua hidup. 朱启顺，你怎么样答案？ Bagaimana jawabanmu, saudara Chu? 我愿意。 Saya bersedia，感谢主，谢谢。 Puji Tuhan. 现在我要问 Veronica 姐妹。 Sekarang pertanyaan akan diberikan kepada saudari Veronica. Veronica，你愿意接受这个男人为你的丈夫，在这个圣洁婚礼中按照上帝规定生活一起吗？ Saudari Veronica, apakah kamu bersedia menerima laki-laki ini sebagai suamimu untuk hidup bersama sesuai dengan ketentuan Tuhan dalam lembaga pernikahan yang kudus ini? 你愿意顺从他、服侍他、爱他、尊敬他、照顾他，无论生病还是健康，到让别人离开，直到你们来，或者你愿意把自己摆渡给他，做他的太太吗？ Apakah kamu bersedia untuk mematuhinya, melayaninya, mengasihinya, menghormatinya, dan menjaganya baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dan menjauhkan yang lain, memberikan dirimu hanya kepadanya saja selama kalian berdua hidup? Veronica 姐妹，你怎么样答案？ Saudari Veronica, bagaimana jawabanmu? 我愿意。感谢主，谢谢。 Puji Tuhan, terima kasih. 接下来，我们请新郎跟新娘照看。 Berikutnya, kedua mempelai kami persilakan untuk saling berhadapan. 现在我们要听他们在上帝的面前，在弟兄姐妹的面前， Sekarang kita akan mendengarkan mereka saling bertukar ikrar di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. 我们先请新郎朱弟兄先说他的承诺。 Kami persilakan mempelai laki-laki saudara Chu Chi-sun pertama kali mengucapkan ikrarnya. 朱弟兄，请。 Kami persilakan. 我朱启顺接受了你张昭兴作为我的忠实的伴侣，从今天开始，以此类推，无论是困难或幸福，无论还是贫富、健康或生病，被爱和受到重视，直到死亡，使我们分开。上帝的规定圣洁，因此我将此承诺给你。 Veronica 姐妹，请你说你的承诺， Saudari Veronica, persilakan untuk mengucapkan ikrarnya. 请。 我 Veronica 接受了你朱启顺作为我的忠实伴侣，从今天开始，因此类推，无论是困难或幸福，无论还是贫富、健康或生病，被爱和受到重视，直到死亡，使我们分开。上帝的规定圣洁，因此我将此承诺给你。 感谢主，谢 Puji 谢。 Tuhan, terima kasih.
kasih Pak.接下来就是交换戒指。 Berikutnya adalah pertukaran cincin. 现在我先请朱弟兄，请你跟我说话。 Mempelai laki-laki akan mengikuti pengucapan yang akan disampaikan oleh 这个戒指做见证，这个戒指作为见证，我请你为我的妻子，我起为我的妻子，我会忠心爱你，我会忠心爱你，保护你，保护你，直到永永远远。 直到永永远远。奉圣父、圣子、圣灵的名，奉圣父、圣子、圣灵的名，阿门。阿门。请跟我说话。这个美戒指为做见证，这枚戒指作为见证，我嫁给你，我嫁给你，奉圣父、圣子、圣灵的名，奉圣父、圣子、圣灵的名，阿门。阿门。谢谢。 Puji Tuhan. 接下来就是潘牧师为他们祝福。各位亲爱的弟兄姐妹，我们感谢上帝的恩典，给我们这个很宝贵的时间，能够来参加朱弟兄和张姐妹的结婚典礼。 Saudara-saudari yang berbahagia dan saya hormati, kita bersyukur pada Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kebaktian pemberkatan nikah dari saudara Chu dan saudari Veronica. 刚才我们在上帝的面前和人的面前，他们两个人已经立约要结婚。 Tadi kita sudah menyaksikan bahwa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia mereka telah berjanji untuk menikah. 并且他们已经交换了金戒指啊，很宝贵的东西啊。 Bahkan kita juga sama-sama menyaksikan kedua mempelai telah bertukar cincin emas yang sangat berharga. 他们两个人必须一夜相亲相爱到永永远远。 Mereka telah berjanji, bersumpah untuk saling mengasihi sampai selama-lamanya. 无论人啊，无论环境如何，环境好，环境很好，环境不好，他们永远要相爱一条心。 Mereka telah bersumpah bahwa selama mereka hidup, baik keadaan yang susah maupun senang, mereka akan tetap saling mengasihi bahkan sampai selama-lamanya. 增进家庭的幸福， Mereka akan menikmati kebahagiaan berumah tangga. 因为他们的坚定， Karena kesaksian mereka, 那么使我们每个人都能够得着益处，得着上帝的恩典。 maka kita pada hari ini juga bersama-sama mereka menerima berkat dari Tuhan. 现在我要奉信父、信子的名为他们两个人证婚。 Pada saat ini saya atas nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus akan memberkati pernikahan mereka. 我要为他们两个人祝福。 Saya akan memberkati mereka. 朱启顺弟兄、 Saudara Chu Chi Sun, 张朝生姐妹， Saudari Veronica,
你们2个人在上帝和人的面前立下结婚的圣约。 Tadi kami telah menyaksikan kalian berdua di hadapan Tuhan dan manusia sudah mengikrarkan ikrar pernikahan. 圣经很清楚地告诉我们每一个人， Alkitab dengan jelas mengajarkan semua manusia, 凡上帝所配合的人不可以分开。 barang siapa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. 要知道永永远远见上帝的面。 Bahkan sampai selama-lamanya sampai berjumpa muka dengan Tuhan. 但愿上帝保守看顾他们，能够一起活在这个世界上来为宇宙见证。 Kami berdoa supaya Engkau ya Allah memberkati mereka, menjaga mereka selama mereka hidup di dunia menjadi saksi Engkau. 做一个成为一个永远幸福的家庭，在这个世界上。 Menjadi keluarga yang berbahagia dan setia kepada Engkau selama-lamanya di dunia ini. 我奉圣父圣子的名为他们祝福。 Saya atas nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus memberkati mereka. 听我们的祷告， Dengarkanlah doa kami 奉耶稣基督的新的名求， hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 请站起来。呀，谢谢。永远相爱不是一时间的啊，是永永远远。要记得，你看这个好字啊，中文好这个啊，这边有一个女字啊，这边有个子字，男子跟女子合起来叫做什么？合起来成为什么？成为好字啊。 Jadi dalam huruf Tionghoa kalau bagian kirinya itu adalah wanita, bagian kanannya itu adalah pria, itu disatukan artinya baik dalam karakter 不 huruf 可以分离， tidak boleh 要 diceraikan, 永永远远相爱。 yaitu saling mengasihi selama-lamanya. 感谢主， Puji Tuhan. 谢谢。 Selanjutnya, Cik Xialai. Selanjutnya adalah acara pembukaan cadar. Pembukaan cadar oleh mempelai laki-laki. Xin你们两个向这个弟兄姐妹。 Kedua mempelai dipersilakan menghadapi saudara-saudara sekalian. 刚才圣经已经提出来， Alkitab sudah memberitahukan kita 上帝合起来，人不能分开。 apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan atau diceraikan oleh manusia. 现在我们能够看新郎新娘的脸， Sekarang kita menyaksikan wajah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. 我们公布他们是两夫妇了。 Sekarang kami mengumumkan bahwa mereka adalah suami istri. 让我们能够为他们天天祷告， Kiranya kita dapat selalu mendoakan mereka berdua. 让他们做好基督徒的家庭， Kiranya mereka menjadi keluarga Kristen yang baik. 天天读圣经、祷告，做好的见证。 Setiap hari berdoa membaca firman Tuhan menjadi saksi yang baik. 现在我们请彭牧师交给他们圣经。 Berikutnya minta Bapak Pendeta Pang untuk menyerahkan Alkitab kepada mereka berdua. Jaga 叫做圣经， Ini dinamakan Alkitab. 圣经是上帝的话。 Alkitab adalah firman Tuhan. 我们有了圣经，我们要常常读圣经。 Kita memiliki Alkitab, kita harus selalu membacanya.
上帝的话比世界上的金银财宝更宝贵、更可爱。 Firman Tuhan lebih berharga dari semua harta benda di dunia ini. 如果你喜欢读圣经，你喜欢祷告，上帝必定会祝福你。 Kalau engkau rajin membaca Alkitab dan berdoa, Tuhan pasti memberkati engkau. 但愿主弟兄、 Kiranya saudara Chu, 张姊妹 saudari Veronica 结了婚以后， setelah menikah 有组织一个美满基督化的家庭。 membentuk keluarga Kristen yang setia. 早早起来的时候 Setiap pagi bangun pagi, 要做什么呢？ apa yang harus 第一 dikerjakan? 项要做的就是我们要跟上帝讲话，跟祷告上帝。 Yang pertama kita berdoa, berbicara pada Tuhan. 上帝的话蛮有慈爱，蛮有功用，蛮有能力。 Kemudian kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu begitu berguna dan maha kuasa. 如果丈夫太太能够喜欢读圣经祷告，你的家庭必定得到上帝的祝福。 Kalau suami dan istri rajin berdoa dan membaca firman, pasti keluarga ini akan diberkati. 但愿你们每逢起来的时候，最想要做的事情就是祷告。 Setiap kalian bangun pagi, pertama adalah berdoa. 祷告了以后要读圣经， Setelah berdoa, harus membaca Alkitab. 上帝必定会祝福你， Tuhan pasti memberkati 成 kalian. 为一个美满基督化的家庭。 Menjadi keluarga Kristen yang berbahagia. 我们没有什么东西送给你两位， Kami tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada kalian, kedua mempelai. 我们单单用这个圣经来祝福给你们两位。 Kami memberikan hadiah Alkitab ini kepada kalian berdua. 谢谢主。 Puji Tuhan.谢谢. Tuhan. OK，看这里了。接下来我们要读圣经。 Berikutnya adalah pembacaan Alkitab. 现在我们要请诸弟兄 Pertama kami memohon Saudara Chu 读约翰福音2章第1节到11节， untuk membaca dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11用华文来念。 dalam bahasa Mandarin. 以后他的太太 Veronica 姐妹 Kemudian setelah itu istrinya Saudara Veronica 要用英文读给我们听一样的经文。 akan membaca dalam bahasa Indonesia Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. 诸弟兄，请。 Kami persilakan. 第3日，在加利利的迦拿有娶亲的宴席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去赴宴。酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。照犹太人的洁净的规矩，有6口石缸摆在那里，每口可以盛2、3桶水。”耶稣对佣人说：“把缸倒满水。”他们就倒满了，直到缸口。耶稣又说：“现在可以舀出来了，送给管宴席的。”他们就送去了。管宴席的尝了那水变了酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的佣人知道。管宴席的便叫新郎来，对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的。你倒好把好酒留到如今。”这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。谢谢。现在请 Veronica 姐妹念。 Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayanan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. 阿门。有福的人是能够不是单单读上帝的话， Berbahagialah orang yang bukan hanya membaca firman-Nya, 但是能够遵守传染上帝的话。 tetapi adalah mereka yang juga yang dapat menghargai bahkan menyebarkan firman Tuhan. 请新郎新娘坐下来。 Kami persilakan kedua mempelai untuk duduk. 接下来我们要听上帝的话。 Berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu kali lagi kita akan bersatu di dalam doa. 当我们还没有听上帝的话的时候，我们呢在一起祷告。 Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, 我们在天上得福。 kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kepada Engkau. 今天早上我们满心感谢你， Karena kami dapat memuji Engkau, 因为我们能够赞美你， bahkan dapat melaksanakan perintah Engkau. 我们也能够执行你的命令。 Ya Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman Engkau. 天父啊，现在我们要听你的话。 Kami orang yang berdosa, 我们知道我们是罪人， hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa kami. 我们知道单单主耶稣的宝血能够洗净我们的罪。 Kiranya Engkau mengampuni dosa kami. 求你赦免我们的罪， Kiranya firman-Mu ini berbicara kepada kami semua, 让你的话语对我们讲话， bukan hanya kepada kedua mempelai, 不单对两个新郎和新娘， tetapi juga kepada semua kami. 但是也是讲话对我们， Bahkan keluarga yang belum percaya Yesus, 并且对我们家里人还没有信耶稣 supaya 的， mereka dapat percaya pada Tuhan Yesus. 让他们也能够来信主耶稣。 Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. 我们把现在的时间交托给你， Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. 我们将感谢祷告单单奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Kita telah membaca satu perikop di Injil Yohanes. 刚才我们已经念了一段圣经，在约翰福音的。 Di dalam Injil Yohanes ada 7 mujizat yang tidak dicatat di Injil-Injil yang lain. 在约翰福音有主耶稣做7样的神迹，没有记在另外的福音。 Dan mujizat yang tadi kita baca, 刚才我们已经念过的神迹， Alkitab mengatakan adalah mujizat yang pertama Yesus lakukan di muka bumi. 圣经说这个就是主耶稣在世界上做第一的神迹。 Judul khotbah pagi hari ini adalah jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala keluarga kita. 今天早上我们的思想上帝的话，就是它的题目就是我们要把把主耶稣成为我们家庭的头。 Dalam hidup manusia ada beberapa misteri. 在我们人的生活上啊，有几个 Bimit. 秘密。 Kita tidak tahu kapan kita lahir ya.
第一，我们不知道我们几时出生， Bahkan kita juga tidak tahu kapan kita akan menikah. 并且我们也不知道我们几时会结婚， Dan kita juga tidak tahu kapan kita akan mati. 我们也不知道我们几时会死， Karena 3 hal ini yang menentukan bukan kita. 因为这3样事情啊，不是我们能够规定的， Yang menentukan adalah pencipta kita. 但是能够规定这个的就是创造我们的， Siapa dia? 他是谁？ Tuhan Yesus. 是主耶稣。 Nah, sekarang kita belajar mengapa Tuhan Yesus hadir di pesta pernikahan. 今天早上我们要学习为什么主耶稣会在这个结婚的演戏在那边。 Alkitab mengatakan dia diundang 圣经说他是被请， dan Maria berada di sana. 然后玛利亚也有在那边。 Mungkin Maria adalah kerabat keluarga dari orang yang menikah. 有可能这个玛利亚也是跟这个结婚的人有亲戚。 Karena pernikahan ini terjadi di kota Kana, Galilea. 因为这个结婚演戏是在加拿的 Galilea. 加利利的地方那边， Tidak jauh dari Nazaret tempat tinggalnya Maria. 就是离这个拿撒勒玛利亚住的地方离不远。 Dan kita juga membaca bukan hanya Yesus ada diundang, murid-muridnya juga ikut. 我们读到不单主耶稣被请，他的门徒也被他们请。 Kehadiran Yesus lebih penting daripada kehadiran presiden. 耶稣的存在也在那边呢，比一个总统的在啊更加重要。 Hari ini kita berkebaktian Tuhan Yesus juga hadir di sini. 今天早上我们这里聚会，主耶稣也是有在我们中间。 Bukan hanya Yesus hadir, malaikat-malaikat juga menyaksikan kebaktian di pagi hari ini. 不是单单主耶稣有在啊，天使也是看我们今天早上的聚会。 Dan kita bertanya, mengapa Yesus hadir? 所以我们会问主，为什么主耶稣会在那边？ Karena kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1因为如果我们读创世纪第1章 dan kitab Kejadian pasal 2, 和第2章， kalau Tuhan tidak menikahkan pria dan wanita, 如果不是上帝把这个男和女合起来在结婚里， maka kau dan aku nggak ada di sini. 一定你和我没有在这里。 Dan Tuhanlah yang membentuk keluarga yang pertama. 就是上帝 Cincin. 建设第一的家庭。 Dan sekarang kita menyaksikan Tuhan juga membentuk keluarga di gereja ini. 今天早上我们也看着怎么样上帝怎么样来建立今天早上的新的家庭。 Saudara Chu berasal dari Santung, Cina. 我们的朱弟兄他是从山东来的。 Dulu nenek moyang kita kalau dari Tiongkok ke Indonesia 以前我们的祖宗从中国要来到印尼的时候， itu naik kapal hampir ya setengah bulan baru sampai. 他们要坐船要有大概是2个星期的时间才能够到。 Dan sekarang saudara Chu bisa berada di sini. 今天早上我们看见朱弟兄能够来到这里， Bahkan dia sudah percaya Yesus 并且他已经信了主耶稣， dan dapat berkebaktian pernikahan pada hari ini. 所以他能够今天早上在我们的教会举行他的婚礼， Dengan saudari Veronica. 和我们的姐妹 Veronica 姐妹结婚。 Saya mengenal saudara Chu baru awal tahun ini. 我认识朱弟兄是从今年开始， Dan saya bertanya kepada dia apakah dia mau percaya Yesus. 那时候我问他你要不要信主耶稣， Dia bilang dia mau. 他讲他要。 Sedangkan saudari Veronica 对了，这个 Veronica 姐妹 waktu 呢， dia masih kecil 从她还很小的时候， diantar oleh papanya sering ke sekolah minggu di Sungai Raya Dalam. 她的父亲从很小就已经带她参加那个主日学，在sungai Raya Dalam的那 Tetapi 边。 hari ini rahasia hidup mereka terpecahkan. 但是今天她的生活的其中的一个秘密已经打开来了， Semua kita sudah tahu. 我们已经看了，知道了。 Tuhan telah menyatukan pernikahan mereka. 上帝已经把他的对象跟他合起来了。 Maka Yesus hadir di pernikahan itu 我们看见主耶稣有在
那个结婚的演戏那边。 Dan hari ini dia juga hadir di tengah-tengah kita. 同样，今天他也是有在我们的中 Itu 间。 pelajaran yang pertama. 这个就是第一的功课， Pelajaran yang kedua, 第二的功课。 Yesus hadir bukan sebagai tamu. 主耶稣他参加在那边，他不是成为一个客人， Dia adalah Tuhan atas keluarga itu. 但是他是对那个家庭是他的主啊。 Dan kita melihat pernikahan yang seharusnya sangat menyenangkan, 然后我们看啊，本来这一个演戏就是要有好高兴的， tiba-tiba muncul masalah yang tidak diduga. 但是忽然间面对了一个问题。 Memang hidup ini banyak kita menghadapi kendala dan masalah. 本来在我们的生活上，我们常常会面对很多问题。 Tadi kita ingin berkebaktian jam 10 pagi ya. 好像刚才我们本来要4点就开始我们的聚会了， Tetapi karena jalan macet, kameramennya belakangan tiba. 但是因为有塞车，这个照相的人啊，他们不能够4点到， Maka jam 10.30 baru kita bisa mulai kebaktian. 所以刚才我们没有办法，要等到4点半才能够开始我 Ini 们的 masih 聚会。 terhitung kendala kecil. 但是这个还可以算是小的问题。 Yang tadi kita baca kendalanya sangat-sangat besar. 刚才我们刚刚念的一段圣经啊，他们面对的问题是很大的问 Akan 题。 membuat keluarga ini tidak berbahagia. 要会弄到这个新的家庭啊，会没有富了，没有高兴了。 Antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan akan bertengkar ya. 会带到这个新郎和新娘的家里的人能够吵闹。 Yang terjadi adalah air anggur sudah habis. 发生了什么？就是他们的葡萄酒已经完了。 Dan kita melihat bahwa pernikahan zaman dulu orang Yahudi berbeda dengan kita ya. 那犹太人以前他们的演戏结婚演戏不一样，跟我们现在。 Nah, mereka itu kalau berpesta minimal 7 hari. 他们如果有结婚的演戏啊，他们可以做到7天了。 Nah, kalau kamu baca pernikahan Yakob di kitab Kejadian itu 7 hari ya. 我们可以读那个雅各的演戏，在创世纪啊，他们就是做到7天。 Coba kamu bayangkan kalau kita ke pesta ya, tiba-tiba makanannya habis, tamunya masih berdatangan. 我们可以试试想一下，如果我们有在一个结婚演戏啊，忽然间他吃的东西没有了，完了， Pas itu menjadi berita. 那一定会传到很大的消息， Yang membuat pengantinnya malu. 会带一个羞耻给那个结婚的人。 Dan keluarga yang menikah tidak menyangka sama sekali masalahnya akan terjadi. 所以这个结婚的一对人啊，他们没有想到这个事情会发生。 Alkitab juga tidak menjelaskan kenapa hal ini terjadi. 圣经也没有告诉我们为什么这个事情会发生。 Memang masalah hidup itu datangnya tiba-tiba ya. 本来我们面对的问题啊，在我们生活上啊，它来是忽然间的。 Tetapi kita jangan khawatir. 但是我们不可以挂虑， Karena dikatakan Alkitab kalau 2 orang, 3 orang bertemu dalam nama Yesus, 因为圣经告诉我们，如果有2个或者3个人一起在主耶稣的名里面， Yesus hadir. 耶稣就跟他们同在。 Dan mempelai pria, mempelai wanita di dalam nama Yesus sudah 2 orang bukan? 好像新郎和新娘他们合在一起，不是有2个人了吗？ Kalau Tuhan berkenan nanti akan memberkati mereka dengan anak-anak mereka. 如果上帝照他的旨意，上帝会祝福他们，给他们孩子。 Jadi bukan 2 lagi tapi 3, 4, 5 dan seterusnya. 那他就不是2个了，他们有家孩子3个或者4个、5个。 Tadi pendeta waktu menyerahkan Alkitab sudah berpesan. 刚才牧师当他教圣经给你们的时候，有交代你们了， Harus membaca Alkitab. 要天天读圣经。 Kita bersyukur tadi saudara Chu sudah membacakan Alkitab untuk kita dalam bahasa Mandarin. 我们感谢主，刚才弟兄已经读了一段圣经，在约翰福音给我们听， Dengan bahasa Mandarin. 用华语来读。 Dan Veronica membaca dalam bahasa Indonesia. 然后 Veronica 姐妹也是读给我们听
用印尼文， Semoga ini terus berlanjut setiap hari di keluarga ini. 让这样的事情能够一直发生在 Itu 你们的家 menandakan 里。 Yesus hadir di keluarga ini. 这是代表耶稣有在你们的家庭里 Dan 面。 kita melihat Maria, dia berkata kepada Yesus. 然后我们看玛利亚就对耶稣说， Maria berkata, mereka kehabisan anggur. 玛利亚告诉耶稣，他讲他们没有完，他们的酒已经完了。 Dan Yesus menjawab dengan jawaban yang sangat menarik. 然后我们看耶稣的答案是很稀奇的， Dia mengatakan, mau apa engkau dariku? Bukan ibu ya, bahasa aslinya, hai wanita. 然后耶稣就这样答案玛利亚，他说：“你要我做什么呢？”女人，妇人， Kenapa dia memanggil ibunya wanita ya? 他不是叫她母亲哦，他叫她一个妇人。 Waktu di Tiongkok orang menerjemahkan Alkitab ini, 在中国，当人家翻译这个圣经， mereka 这段圣经的时 memberikan 候， catatan bahwa itu bukan ibu tapi wanita ya. 他们有解释那边讲啊，耶稣那时候叫玛利亚不是叫母亲，他叫她妇人。 Karena kita tahu memang Maria ibu Yesus. 本来我们知道玛利亚是耶稣的母亲， Tetapi Yesus bukan hanya manusia saja, 但是耶稣他不但是人， dia adalah Allah. 他也是上帝， Sehingga dia bisa memanggil Maria sebagai wanita. 所以他可以叫玛利亚成为妇人。 Kemudian dia berkata, saatku belum tiba. 然后他就讲我的点钟，我的时间还没有到。 Bahasa aslinya jamku belum tiba. 他的原文是说我的点钟我的还没有到，点钟还没有到。 Sekarang kita punya jam ya. 现在我们有很多时钟哈， Di belakang itu ada jam ya. 在后面也是有时钟。 Kenapa dikatakan jam? 为什么他是说我的时间还没有到呢？ Karena Yesus punya jadwalnya kapan dia akan berbuat sesuatu. 因为耶稣已经有他的那个表格了啊，他到什么时候他要做什么东西，他已经有。 Dia hadir di situ, dia sudah mau melakukan mujizatnya. 他已经参加那个演示啊，本来他就要做上帝的神迹了。 Di dalam Alkitab dikatakan Yesus dari kecil ya sampai umur dia 30 melayani, dia tidak pernah melakukan mujizat. 圣经记载啊，从耶稣出生到他30岁的时候，没有记载他有做过一个神迹， Tidak ada ya. 没有记过。 Karena sebagai orang Yahudi, sebagai hamba Tuhan, umur 30 dia baru boleh mulai melayani. 因为成为一个犹太人，成为一个上帝的仆人，他要等到30岁才可以侍奉。 Jadi di rumah Maria sama sekali Tuhan Yesus tidak pernah melakukan mujizat loh. 所以在玛利亚的家里面啊，主耶稣啊没有做过一个神迹。 Dan Maria sudah menunggu 30 tahun. 玛利亚已经等到30年了， Dia tahu Yesus bukan hanya manusia tapi Allah. 他自己知道耶稣不是单是一个人，他也是神。 Dan saya percaya Roh Kudus mendorong Maria untuk mengatakan problem ini kepada Yesus. 我相信，所以就是圣灵来感动玛利亚，来告诉耶稣这个问题。 Dan Maria tidak merasa tersinggung dengan kata-kata Yesus loh. 然后玛利亚也不会觉得生气，当耶稣回答他的 Dan 时候。 Alkitab mengatakan dia langsung memberi perintah kepada para pelayan. 我们看圣经告诉我们，玛利亚就马上去交代那个仆人，交代那个佣人。 Ingat ya, pelajaran kedua, Tuhan Yesus bukan hanya tamu di tengah-tengah kita. 我们要记得啊，今天早上第2的功课啊，耶稣不是单单成为一个客人在我们的中 Dia 间， adalah Tuhan atas keluarga kita. 他也是在我们家庭的主。 Pelajaran ketiga, 第3的功课， Maria berkata, semua kata-kata Yesus kamu laksanakan. 玛利亚交代佣人，耶稣交代你们做的什么，你们就做。 Ini yang menjadi berkat untuk semua kita 啊，这个就是要成为我们的福， dan juga menjadi berkat untuk keluarga saudara Chu. 也是会成为朱弟兄的家庭的福。 Semua kata-kata Tuhan Yesus 耶稣全部的话， kamu lakukan. 你要做， Tidak perlu bertanya kanan kiri. 不需要问左问右。 Dan ini yang kita lihat sikap dari para pelayan.
所以我们看见那一些佣人也是这样的态度。 Dan mereka disuruh Yesus 耶稣叫他们做， mengisi 6 tempayan 要来把六个缸 diisi penuh dengan air. 要放水满在那边。 Nah, zaman dulu waktu saya kecil, 以前当我还做小孩子的时 di 候， depan rumah ada disiapkan tempat untuk cuci kaki ya. 在我们的家面前呢，有放地方放水要来洗脚的， Tapi zaman sekarang sudah jarang ya. 但是现在很少了有这样的了。 Karena zaman dulu kita hanya pakai sandal saja ya. 为什么？因为以前呢，我们多数人是穿那个拖鞋， Jalan kaki, injak lumpur, kaki jadi kotor ya. 穿了拖鞋，我们也是多半数是走路，所以我们的脚啊就是会肮脏。 Sekarang kita naik motor, naik mobil ya, kaki kita bersih ya. 现在的时代啊，我们多数就是坐那个摩托车或者坐驾车，我们的脚就不会很 Kalau 脏。 masuk rumah orang cukup lepas sepatu saja. 进人家的家，我们就是脱鞋就够了。 Nggak ada lagi cuci kaki ya. 没有这样的去干，要去洗脚先。 Tapi ya pada zaman pandemi ada cuci tangan ya. 但是啊，刚刚我们有那个 COVID 的病毒的时候啊，我们每一个人要多多洗手。 Tetapi sekarang juga COVID sudah akan berlalu katanya. 但是我们听到消息，感谢主啊，现在这个病毒啊，差不多要过去了。 Mulai jarang saya lihat ada tempat-tempat yang ada cuci tangannya. Sudah mulai jarang ya. 我们也是看见啊，比较少有很多地方放那个洗手的东西了。 Dan Yesus memberi perintah kepada para pelayan, isi semua tempayan sampai penuh. 所以耶稣就交代啊，命令那些佣人要把那个全部的缸啊放水。 Dan para pelayan melakukan dengan patuh. 然后那些佣人也是很顺服耶稣的命令，他们就做。 Dan waktu air itu sudah memenuhi tempayan, 当全部缸已经满了水了， itu tempayan untuk cuci kaki loh. 其实那些缸就是要给人家洗脚的。 Tapi sekarang tuh menjadi tempat untuk menyimpan air anggur untuk diminum. 但是现在啊，因为耶稣命令他们啊，会成为放那个葡萄酒啊，要来给人家喝的。 Dan Tuhan Yesus memberi perintah berikutnya, 接下来耶稣再命令他们， cedoklah air yang di dalam gentong. 你们要把那些缸里面的水舀出来。 Aneh ya, nggak ada orang datang ya mencuci kaki kok Yesus suruh mereka cedok. 很奇怪的，没有人家来了。但是为什么耶稣叫他们舀那些水里 Dan 面呢？ Yesus bilang antarkan kepada pemimpin pesta. 然后耶稣讲，你就把你舀出来的那些酒啊，带到那个管那个筵席的人。 Dan pelayan ini adalah orang-orang yang sangat berbahagia. 那些佣人啊，就是很有福的， Karena mereka menyaksikan air yang mereka masukkan sekarang menjadi air anggur. 因为他们见证啊，他们放的水啊，现在已经变为那个葡萄酒了。 Tidak mungkin ya manusia bisa melakukannya. 不可能人能够做这样的东西。 Dan saya percayanya adalah orang-orang Yahudi. 我相信那些佣人是犹太人， Mereka punya perjanjian lama. 他们一定有旧约。 Nah, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki mencatat begitu banyak mujizat. 在旧约圣经啊，他们一定知道啊，有很多记载那个神迹。 Dan mereka tahu yang melakukan mujizat ini pasti kalau bukan nabi dia adalah seorang utusan Tuhan. 所以我们知道啊，能够做这样的神迹啊，如果不是一个先知啊，就是上帝派来的人。 Jadi pelajaran ketiga, semua kata-kata Yesus harus kita jalani. 所以今天第三个功课就是全部耶稣交代的，我们一定要做。 Pelajaran yang terakhir, 第四最后的功课， ketika air ini dibawa ke pemimpin pesta, 当那些舀出来的水啊，那个佣人带到那个管筵席的， dia merasa heran ya. 他就觉得很奇怪， Karena tidak pernah selama dia memimpin pesta-pesta hal ini terjadi. 因为啊，从他带领很多的筵席啊，他没有看过的这样的事情， Dan kita juga begitu ya hidup ini. 在我们生活上也是同样。 Saudara Cu baru percaya Yesus. 朱
朱弟兄刚刚不久信了耶稣， Saya percaya Yesus akan memimpin hidup dia. 我相信耶稣一定会带领他的生活。 Saya bertanya pada dia, kamu sudah baca Alkitab belum? 我有问过他，你有读过圣经了吗？ Dia sekarang ya, kalau dalam pelajaran Alkitab, saya suruh buka Alkitab, dia sudah bisa buka loh. Dari kitab Kejadian, kitab mana-mana, dia bisa buka loh. 当他跟我学习圣经的时候，每一个星期啊，我叫他打开圣经啊，他很会了，很顺了。 Dan dia bisa membaca, dan dia bisa bertanya pertanyaan yang di dalam Alkitab. 他也是能够很顺读，他也是有很多问题在圣经里面的。他问我， Sebelum pembaptisan dia bertanya pada saya 当他还没有受洗的时候，他有一个问题问我， tentang doa. 关于那个祷 Nah 告。 kalau berdoa kita berdoa pada siapa? 通常我们祷告，我们是对谁祷告？ Ada orang berdoa pada Tuhan Yesus. 很多人对主耶稣祷告， Kemudian aminnya dalam nama Tuhan Yesus. 然后阿明也是奉耶稣的名。 Kemudian ada orang berdoa lebih parah lagi kepada Roh Kudus. 有更加长的，他们对圣灵祷告。 Dan tadi kita berdoa doa Bapa kami. 刚才我们念主祷文不是？ Kita berdoa kepada Bapa 我们是对天父祷告， di dalam nama Yesus, 奉耶稣的名， di dalam pimpinan Roh Kudus. 在圣灵的带领。 Dan zaman sekarang gereja menjadi begitu kacau ya. 现在的时代啊，很多教会就很乱了。 Nah kita mendengar ada lagu mengatakan Selamat Pagi Roh Kudus. 更加惨啊，有一首诗歌讲啊，圣灵早安。 Apakah Allah ada pagi siang malam? 这不是上帝的演员有那个有早有中午有很晚， Pagi siang malam itu Allah buat untuk manusia loh. 白天和黑暗就是上帝创造给人的。 Allah tidak mengenal pagi siang malam. 在上帝的面前呢，没有早上，没有中午，没有晚上。 Kalau orang kamu bilang selamat pagi ya betul. 对人你讲早安可以， Kadang-kadang selamat pagi kita bisa salah juga loh. 但是有时候我们讲早安也是会错的。 Sekarang saya bilang selamat pagi, saya kirim WA ke Amerika. Di sana malam loh. Dia bilang kok selamat pagi, di tempat saya malam. 好像现在如果我寄一个短信去到我的朋友在美国，我讲早安，到那边他们不是早上，他们是晚上。 Nah, demikian juga kalau sekarang saya kirim selamat siang kepada anak saya di Jerman. Sekarang ini loh. 好像如果我现在寄短信给我们的女儿在德国的那边， Selamat siang saya bilang. 我讲午安。 Tuhan. Dan dia terima, dia merasa aneh. 当他收到，他一定会觉得很奇 Saya 怪， masih pagi di sini. 因为他那边还很早。 Nah, kadang-kadang kita salah. 有时候我们也是会错， Kenapa salah? 为什么？ Gereja yang buat kita salah. 教会带领我们做错。 Dan saya bilang sama saudara Cu, 我就对主弟兄说， kamu berdoa, panggil Allah sebagai Bapa. 你祷告的时候，你要称呼上帝是你的父。 Kalau kita memanggil dia Bapa itu di dalam nama putra, putranya Yesus. 我们能够成为他的，我们的父是在他的独生者的里面。 Karena 耶稣的里面 kalau berdoa tidak dalam nama putra Yesus tidak bisa sampai. 因为如果我们祷告不是奉主耶稣的名里面呢，我们的祷告达不到上帝的那边。 Dan dia juga bukan hanya bertanya tentang doa. 主弟兄也是不单问我关于祷告的事情， Saya juga bertanya, kamu sudah baca Alkitab belum? 我也是有问过他，你有读了圣经了吗？ Karena waktu dia mengenal saya beri dia 2 Alkitab. 因为当我认识他的时候，我给了他2本圣经， Satu Alkitab Mandarin yang lengkap, 一本就是华语圣经， kemudian yang satu Perjanjian Baru 然 dalam 后 bahasa 另外一 Mandarin. 本就是单单新约圣经， Nah, 在华语里面。 sebelum dia dibaptis saya memberi dia Injil Tuhan Yesus. 然后当他还没有受洗的时候，我也是给他一本书，就是主耶稣的福音的书。 Dia bertanya saya, bagaimana membaca Alkitab ya? 然后他问我要怎么样来读圣 Saya 经啊？ bilang tiap hari bacalah Injil. 我就跟他讲，每天你先念那个福音， Kemudian kamu bisa membaca Mazmur, 然后你就念旧约就可以念那个诗篇， membaca Amsal, 或者读那个经年， kemudian Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. 你就这样读，先读那个新约，然后读旧约。 Itu menandakan dia mau mengikuti kata-kata Yesus. 他这样做就是代表他也是要照主耶稣的命令 Kalau 做。 kita hidup sesuai dengan kata-kata Yesus, 如果我们照主耶稣的话来
提醒我们的生 Kita 活， tidak takut problem datang kapanpun. 我们就不可以怕问题来的时候， Kita juga tidak takut problem sebesar apapun yang datang. 无论怎么样大的问题来，我们不用怕， Karena Yesus di tengah-tengah kita, 因为主耶稣在我们中间， Dia bisa menyelesaikan segala masalah kita. 他能够把我们一切的问题，帮忙我们解决。 Pelajaran yang terakhir, 最后的功课， semua kita harus percaya Yesus. 我们每一个人一定要信耶稣。 Saya tahu di sini ada keluarga yang belum percaya Yesus. 我相信在这里中间也是有亲戚朋友还没有信耶稣的。 Mengapa masalah itu datang? 在生活上为什么问题会来到我们的中 Karena 间？ manusia berdosa. 就是因为人已经有罪了。 Dan Alkitab mengatakan dosa membawa masalah terbesar yaitu kematian. 圣经告诉我们，最大的问题就是死亡， Dan setiap orang akan mengalaminya. 每一个人一定会面对死亡。 Begitu mati ada penghakiman dari Tuhan. 当一个人死了，一定会面对上帝的审判。 Kita kalau bertemu Tuhan, Dia hanya mau tahu satu hal. 当我们面对上帝的时候啊，上帝单单要知道一样事情， Apakah kamu sudah percaya Yesus atau belum? 就是你信了耶稣还是没有？ Karena apapun yang kita dapat di dunia nggak bisa kita bawa menghadap Tuhan, tahu nggak? 因为啊，每一样东西啊，我们有的啊，我们不能带到上帝的面 Karena 前， apa yang kita dapat di dunia semua itu akan berlalu. 因为我们得到的一切东西在世界上啊，全部会过去 Kita 的。 sekolah mendapatkan ijazah. 我们有文凭，当我们毕业从那个学校 Ijazah tidak bisa kita bawa menghadap Tuhan. 但是我们的文凭，我们不能够带到上帝的面前。 Kita bekerja mendapatkan uang, kita nggak bisa bawa uang kepada Tuhan. 我们做工，我们有很多钱，我们也不能带那个钱到来面对上帝。 Kita waktu menghadap Tuhan, apa yang mau Dia lihat? 当我们在面对上帝的时候啊，上帝要看的是什么？ Apakah kamu sudah dosanya dihapus dengan darah Yesus? 就是单单一样，就是你的罪啊，是不是已经被耶稣洗了？ Dengan darahnya. 通过他的宝 Nah, 血。 kalau kita ke gereja, 当我们去到教会， setiap gereja ada salibnya ya. 我们看啊，每一个教会啊，一定有他的十字架。 Salib ini tidak ada lagi tubuh Yesus di situ. 在那个十字架，耶稣的身体没有在那边了， Karena Yesus sudah disalib, darahnya sudah mengalir. 因为耶稣已经被钉死在那边，他的宝血已经流了。 Mengapa dia disalib? 但是为什么他会被钉死呢？ Dia tidak ada dosa. 他没有罪， Dia demi dosa kau dan dosa aku dia disalib. 但是为了你的罪和我的罪，他被钉死。 Dan yang kedua, 第二的， dia sampai mati dan dikuburkan loh. 他钉死啊，然后他被人家埋葬。 Tadi saya sudah katakan misteri ada 3. Lahir, nikah, dan mati. 刚才我已经讲过了，人生活上的秘密有3个，就是出生、结婚和死。 Yesus lahir bukan misteri, sudah direncanakan. 但是耶稣的出生呢，不是一个秘密，因为上帝已经安排了。 Dia mati juga sudah direncanakan. 他的死也是上帝已经安排了。 Yesus seringkali mau dibunuh, tapi gak bisa orang membunuh 有 dia. 很多次人家要杀耶稣，但是不能够。 Tetapi pada hari Paskah, 但是当逾越节的时候， tahun ke-30, 就是在30年， dia rela ditangkap dan disalib. 他愿意被人家抓，愿意被人家钉死。 Waktu dia mati, 当他死 kemudian dia langsung dikubur. Ya. 那一天，当他死，人家就马上埋他。 Dan kuburannya sekarang masih bisa kita kunjungi di Yerusalem loh. 他的坟墓啊，到现在还有在耶路撒冷，我们还可以去看看。 Tadi kita ke gereja. Tadi waktu kita ke gereja, 当刚才我们要来到这个教会的时 dari 候， Adi Sucipto kilometer 7 sampai kilometer yang tadi Yayasan Bakti Suci, di belakangnya itu semua kubur loh. 我们经过这条路，阿里苏吉多在七里那边呢，在它后面我们看见有很多坟墓。 Sampai sekolah Immanuel, itu semua belakangnya kubur loh. 到那个 Immanuel 以 itu. 马内利的学校那边也是有很多坟墓，它后面。 Dan apa bedanya kubur Yesus dengan semua kubur di muka bumi? 但是耶稣的坟墓跟这全部人的坟墓在世界上的什么分别呢？ Yesus hanya pakai kuburnya 3 hari saja loh. 耶稣单单用他的
坟墓3天而已。 Kenapa? 为什么？ Karena dia bangkit pada hari Minggu. 因为在礼拜天的时候他复活， Dia bangkit pada hari Minggu membuktikan dia mengalahkan maut. 在礼拜天他复活的时候，就是表现他已经打胜了那个死亡。 Memang waktu orang menikah, ya jarang sekali ya kehabisan makanan minuman ya. Kalau 在 orang 人 menikah. 家在人家结婚的演戏啊，本来很少人家会有完了他的那个错误哈。 Tetapi setiap kita pasti menghadapi yang namanya kematian. 但是我们每一个人的问题啊，一定会面对的啊，就是死亡。 Dan datangnya nggak bilang-bilang ya. 这个死亡来的时候啊，他没有先告诉我们。 Tetapi sebelum kita menghadapinya, kita harus sudah percaya Yesus. 所以，当我们还要面对这个死亡的时候，我们一定要先信了耶稣， Karena dia sudah mati untuk kita 因为耶稣已经为我们死了， dan dia sudah bangkit untuk memberikan kita hidup yang kekal. 然后他已经复活，因为他要给我们永生。 Dan kita membaca bagian yang terakhir dari Injil Yohanes pasal 2. 我们看刚才约翰第2章最后的一半节， Yesus melakukan mujizat untuk menunjukkan dia Allah yang mulia. 主耶稣做那个神迹啊，就是要表现他是上帝， 荣耀的上帝。 Dan kita juga ya, dalam hidup ini kalau sudah percaya Yesus, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. 在我们的生活上，我们也是能够看见主耶稣的荣耀。 Apa tuh kemuliaan Tuhan Yesus? 主耶稣的荣耀是什么？ Bukan kita udah menikah, keluarga kita dikasih banyak uang ya, bukan. 主耶稣的荣耀不是说我们已经结了婚，然后上帝祝福我们家庭，给我们很多钱， Banyak anak, cucu. 然后给我们很多后代， Bukan. 不是那个。 Kemuliaan Tuhan Yesus terjadi, Alkitab mengatakan murid-muridnya percaya kepadanya. 但是圣经告诉我们，主耶稣的荣耀会发出来啊，就是当他的门徒信他。 Saya berdoa untuk kita semua 我要为我们每一个人祷告， supaya kita semua yang ada di ruang ini bisa percaya Yesus. 让我们每一个人在这个地方的可以来信主耶稣。 Seperti saudara Chu sudah percaya Yesus 好像我们的弟兄主弟兄他已经信了耶稣， dan saya berdoa supaya dia bisa bersaksi untuk keluarganya di Tiongkok juga bisa percaya Yesus. 我们也是，我一直祷告，让他也是能够带领他在中国的家人来认识耶稣。 Kalau percaya Yesus, kita diselamatkan. 因为就是单单通过我们信了耶稣，我们能够得救。 Kita sudah belajar 4 hal. 今天早上我们已经写了4样功课。 Yang pertama, 第一个， mengapa Yesus hadir di pernikahan? 为什么耶稣会在一个结婚的演戏里？ Karena Allah lah yang menikahkan manusia. 就是因为上帝把男和女合在一起。 Yang sudah dinikahkan tidak boleh diceraikan ya, 上帝已经合在一起的，不可以由人家分他们开。 kecuali oleh kematian. 单单死亡能够分他们。 Yang kedua, 第二， Tuhan Yesus hadir di situ bukan sebagai tamu. 主耶稣有出现在那边，不是成为一个客人。 Jangan anggap Tuhan Yesus cuma tamu di rumah kita loh. 同样，我们不可以当主耶稣成为我们家庭的客人而已。 Dia adalah Tuhan atas keluarga kita. 但是他是在我们家庭的主啊。 Apa buktinya ya Tuhan? 什么证明. 证明他是我们的主呢？ Yang ketiga, semua kata-katanya harus kamu ikuti. 就是第3点，他的证明，他全部说出来的，我们要去做。 Kalau kamu ikut kata-kata Yesus, kamu diberkati. 如果你们要执行上帝的话，主耶稣的话，你就会得福。 Jadi keluarga yang mau membaca Alkitab akan diberkati Tuhan. 要读圣经的家庭啊，就一定会主耶稣祝福。 Kalau keluarga nggak mau membaca Alkitab, 如果一个家庭不要读圣经， berkatnya kurang. 他的福就越来越少。 Kalau kita mau diberkati, kata-kata Yesus diikuti. 如果我们得福，我们一定要跟随主耶稣的话。 Para pelayan mengikuti kata-kata Yesus 那些佣人，他们就顺服了主耶稣的话， dan air mereka lihat berubah menjadi anggur. 所以他们就看见了
那怎么样？那水变成了葡萄酒。 Yang terakhir, 最后的， semua kita harus percaya Yesus. 我们每一个人一定要信耶 Kalau 稣。 tidak percaya Yesus, Alkitab mengatakan kita akan binasa. 圣经告诉我们，如果我们没有信耶稣，我们会灭亡。 Waktu kita mati, malaikat menangkap kita, 当我们离开这个世界的时候啊，有天使会来抓我们。 dibuang ke neraka loh. 我们如果没有信耶稣，那时候啊，上帝会把我们丢在那个地狱， Dari satu, apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. 在那边它的虫啊不会死，它的火不会停的。 Dan di situ nggak ada kawan loh. 在那边你也不能看见你的朋友啊。 Di sini kita senang karena banyak yang hadir ya. 今天早上我们很高兴有好多亲戚朋友来参加。 Tapi di neraka, satu orang dihukum dengan orang lain saling tidak berjumpa. 但是在地狱啊，我们啊被上帝惩罚的人呢，不能看见。 Setiap hari sakit dan sedih. 每天我们面对的就是痛苦、辛苦。 Tetapi kalau kita percaya Yesus, 但是如果我们信耶稣， dosa kita sudah dihapus 耶稣已经把我们的罪洗净净， dengan darahnya. 通过他的宝血。 Nah, mengapa waktu menikah itu ya ada warna merah ya orang Tionghoa ya? 为什么我们华人啊，如果有人在结婚啊，常常会丢那些红色的布呢？ Nah, pakai baju juga baju warna merah ya. 多半数啊，我们参加人家的结婚也是，我们也是要穿红色的衣 Nah, 服。 kemudian pengantin juga memegang mawar merah. 然后做新娘的，她也是拿的花也是红色的。 Merah itu lambang darah, lu tahu nggak? 你们知道不知道？红色是代表血啊， Darah siapa? 血的血 Darahnya Yesus 是耶稣的血， yang menghapus dosa kita. 就是洗净我们的罪的 Kita 血。 cukup bilang sama Yesus, aku percaya kepada Engkau. 我们单单对耶稣说，我们信你， Saya orang berdosa, 我是一个罪人， mohon ampun atas dosa 求 saya. 你赦免我们的罪。 Dia dengan senang hati mengampuni dosa kita. 所以主耶稣就一定很高兴要赦免你一切的罪， Itu artinya percaya Yesus. 那就是信耶稣了 Dan。kita bersyukur semua muridnya percaya Yesus. 我们感谢主，他每一个门徒就信了他。 Dan saya berharap bukan hanya pengantin yang percaya Yesus, kita semua di sini bisa 今 percaya 天早 Yesus. 上我也是希望，不是单单新郎和新娘信了耶稣，每一个我们人在这里的也是信耶稣。 Yesus membawa kita ke sorga. 耶稣一定会带我们去到天 Di 国， sorga tuh tidak ada problem lagi ya. 在天国啊没有问题了， Tidak ada yang kurang, 没有少了， tidak ada yang sakit, 没有病毒了， tidak ada yang berbuat jahat. 没有人家做恶事 Dan 了。 semua anak-anak Tuhan terus ya bersama-sama di sorga. 上帝的孩子们啊，一直在那边一起， Semoga kita semua percaya Yesus. 让我们每一个人来信耶稣。 Mari kita 我 berdoa. 们进入祷告。 Bapa kami di surga, 我们在天上的父， kami bersukacita untuk pernikahan saudara Chu. 我们很高兴看见朱弟兄和 Veronica 姐妹的结婚礼。 Mereka sudah engkau satukan dalam rumah tangga. 你已经把他们合起来在一个新的家庭， Kiranya Tuhan Yesus menjadi kepala keluarga mereka. 让主耶稣成为他们家庭的头， Terus mereka bersandar pada engkau di dalam Tuhan Yesus. 让他们天天就是希望主耶稣。 Bapa, kami menyerahkan kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. 天父啊，我们把我们每一个人听了你的话的人交托在你的手 Mohon 当 engkau 中， menolong kami semua 我们求你来帮忙我们， supaya kami terus bersandar pada engkau. 让我们每一个人也是一直来希望、仰望上帝。 Dengan percaya pada Yesus. 通过我们信耶稣， Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. 我们把我们的生活交托给你。 Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祷告，单单奉靠主耶稣的名。 Amin. 阿门。接下来我们要站起来。 Berikutnya kami persilakan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. 我们最后的赞美主的诗歌就是22首。 Kita akan mengangkat pujian yang terakhir, pujian nomor 22. 唱好这个诗歌，我们请庞牧师来祝祷。 Setelah pujian ini kita mengundang Bapak Pendeta Eli Kentang untuk memimpin doa berkat.
22首。Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku, jantungku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan direnyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, jantungku dicerahkan. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir hajatan disenangkan. Sumber berkat pohon rahmat anugerahnya kekal. Sukacita kehidupan mengalir memancarnya. Anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam duka yang bahkan. Bintang fajar memuji yang manusia terpadu. Dengan kasih-Nya kita dipersatukan. Tiếp hạ nói chi si thì cả ở kết thúc tuyên cầu sĩ này là cái kết thúc này心理thì cả ở nhìn nhận chăm sóc thì cả ở yang sốอยู่心境里面受尽你祝福。但愿我主耶稣基督恩惠、天父上帝嘅慈愛、使你的更遭遇交通，上受於中之眾門同在，從今時一直到盡盡真真。阿門，阿門頌。nhân song tế chủ phụ thầy cả chú em gì cả ở trong nhân chủ sĩ phục Tuhan memberkati kau, Tuhan melindungi kau, memberi kasih karunia. Tuhan mengingatimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia dan
Selanjutnya adalah penandatanganan akta pernikahan. 接下来，请新郎新娘到那个前面要签结婚诗。我们也是请见证人2个人yang menyaksikan ayah dari mempelai wanita dan pengabar Injil Bong Mung En, kemudian pemukse.接下来我们要听新郎新娘感谢话给他们的父母亲. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari kedua mempelai kepada orang tua mereka. Setelah itu dari pihak keluarga juga akan mengucapkan beberapa kata terima kasih. Silakan. Cuti Sung Cingni dan Eka.
大家好，我 Selamat pagi 是朱其任，来自中国山东。 Saya adalah Chu Chisur, berasal dari Santung, China. 今天是我一生中最幸福的一天，感谢。 Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi saya. 感谢家人和教会老师及朋友及同事，百忙之中来参加我和张兆兴的婚礼。 Terima kasih kepada kalian semua untuk kehadirannya di acara pemberkatan pernikahan kami. 为我和张兆兴的婚礼做一个重要的见证。 Menjadi saksi dari pernikahan kami. 感谢赵周兴父母对我的信任。 Terima kasih kepada orang tua dari Veronica untuk kepercayaannya kepada saya. 将掌中的一颗明珠交付于我， Memberikan mutiaranya yang berharga kepada saya. 请二老放心，我不辜负你们的期望。 Saya berharap kalian tidak usah khawatir, saya tidak akan mengecewakan kalian. 同时也感谢我的父母， Di saat yang bersamaan saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua saya 把我抚养长大。 yang telah membesarkan saya. 因为中国疫情原因，他们不能来到现场。 Dikarenakan pandemi mereka tidak dapat hadir di sini. 我想对我父亲、母亲说，儿子今天结婚了， Saya ingin menyampaikan kepada orang tua saya, anakmu hari ini telah menikah. 爸妈你们辛苦了。 Papa, Mama, kalian sudah berusaha keras. 同时感谢教会的各位老师， Terima kasih juga kepada guru Injil dan jemaat gereja 利用他们宝贵的时间教授我很多圣经里的知识。 meluangkan waktunya yang berharga untuk mengajarkan saya pengetahuan dasar Alkitab. 感谢教会为我和张周兴举办 Terima kasih kepada gereja untuk membantu kami melaksanakan pemberkatan pernikahan kami. 见证我们的婚礼。 Menjadi saksi untuk pemberkatan pernikahan kami. 同时也感谢我的公司给我提供一个来印尼的机会。 Juga ingin berterima kasih kepada perusahaan saya memberikan kesempatan saya untuk dapat datang ke Indonesia. 让我认识了更多的印尼的朋友和同事。 Dapat mengenal sangat banyak teman-teman dari Indonesia. 也让我有机会与张兆兴相遇。 Dan juga memberikan saya kesempatan untuk dapat bertemu dengan Veronica. 最后，我想感谢我的妻子张兆兴， Terakhir dia ingin berterima kasih kepada istrinya saya sendiri. 谢谢你让我与你相遇，牵手相爱。 Terima kasih untuk mengizinkan saya mengenalmu, menggenggam tanganmu, dan mencintaimu. 谢谢你今天让我成为你的新郎。 Terima kasih untuk hari ini dapat menjadikanku mempelai priamu. 我会一生呵护你。 Saya akan seumur hidup bersikap baik kepadamu. 再次感谢大家的出席，祝大家身体健康，阖家欢乐。 Terakhir berterima kasih kepada kalian semua. Saya berharap kalian semua diberikan kesehatan dan selalu bahagia. Terima kasih.接下来我们请家人的代表讲几句感谢话。Selanjutnya kita mohon wakil dari keluarga mempelai untuk mengucapkan 1-2 buah patah kata terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Selamat siang saudara-saudari yang telah hadir. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini sudah diberkati pemberkatan nikah adik saya, Veronica dan juga Sunce. Kiranya mereka menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Saya juga berterima kasih untuk pihak gereja, untuk Bapak Pendeta yang sudah memberkati adik saya, Bapak Pendeta Eliakin Pang dan juga Gembala Sidang Pak Peter Yoksan beserta istri yang sudah memberikan firman Tuhan, juga untuk rekan-rekan sepelayanan yang sudah mendukung terlaksananya pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Juga berterima kasih untuk saudara-saudari yang sudah hadir untuk menjadi saksi pemberkatan nikah adik saya hari ini. Firman Tuhan katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kiranya Tuhan menolong keluarga yang Tuhan sudah bentuk pada pagi hari ini, yang sudah memimpin adik saya dan juga suaminya menjadi keluarga, dan menolong mereka menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mari kita bersama-sama berdiri.请大家站下。 Kedua mempelai akan berdiri di pintu masuk gereja. 新郎新娘会站在那个进口的门，等下我们出去给他们握手。Selanjutnya kita akan memberikan ucapan selamat dengan bersalaman dengan mereka di pintu gereja. Setelah mari kita bersalaman. Setelah bersalaman kembali ke gedung gereja, kita akan berfoto semua kita yang sudah hadir bersama kedua mempelai. Terima kasih. Mohon yang sudah bersalaman dengan kedua mempelai boleh tinggal sebentar untuk foto bersama.